Selamat datang ke Kodan Radio Communications. Video ini adalah sebahagian daripada teras asas pengenalan pada teknologi radio high frequency ataupun HF. Alam ini diselubungi oleh pelbagai jenis partikel dan gelombang yang tidak kelihatan jika menggunakan mata kasar. Sebahagiannya mempunyai cas dan cas-cas yang bergerak ini menghasilkan medan elektrik dan medan magnet. Apabila medan elektrik dan medan magnet bergabung di antara satu dengan yang lain pada sudut tepat, satu formasi gelombang elektromagnetik akan terbentuk. Gelombang ini bergerak dalam arah yang berseranjang di antara kedua-dua medannya. Ia bergerak di dalam ruang angkasa dengan kelajuan cahaya. Seperti juga cahaya, gelombang elektromagnetik boleh bergerak dalam ruang hampa gas. Gelombang elektromagnetik wujud dalam berbagai bentuk frekuensi dan amplitude. Haba dan cahaya juga terbentuk dari gelombang elektromagnetik. Gelombang radio adalah sebahagian dari spektrum elektromagnetik. Spektrum gelombang radio mempunyai julat gelombang yang sangat besar. Ianya bermula dari very low frequency atau VLF yang digunakan untuk navigasi maritim bagi kapal-kapal di lautan sehinggalah kepada extremely high frequency atau EHF, iaitu frekuensi yang digunakan pada satelit. Dalam pembentangan ini, kita hanya memfokus kepada topik gelombang high frequency atau HF sahaja, serta kegunaannya dalam komunikasi atau perhubungan. Julat frekuensi radio HF bermula dari 3 MHz sehinggalah 30 MHz menurut spektrum elektromagnetik. Bagi radio-radio HF yang moden, ia mempunyai julat frekuensi yang bermula dari 1.6 MHz sehinggalah 30 MHz. Bagaimanakah kita mengetahui gelombang elektromagnetik dengan gelombang radio? Ianya bermula dengan James Clerk Maxwell yang merintis tenaga elektrik dan kemagnetannya pada tahun 1873. 15 tahun kemudian, gelombang radio yang pertama telah ditemui oleh Henry Rudolph Hertz yang telah mempraktiskan ujian dan menyokong teori Maxwell. Kejayaan Hertz telah menarik minat Guglielmo Marconi yang ingin menggunakan telegraf tanpa wayar untuk pengantaran kod Morse. Pada tahun 1901, Marconi telah berjaya membuat demonstrasi komunikasi tanpa wayar antara Cornwall, England dan Newfoundland, Kanada yang berjarak 3,000 km. Gelombang radio yang digunakan oleh Marconi ialah high frequency atau gelombang radio HF. Bagaimanakah teknologi radio HF berfungsi? Berdasarkan animasi pemancar, antena pertama adalah TX. Lapisan ionosfera adalah medium pembalikan dan penerima antena kedua adalah RX yang mana akan menerima gelombang radio. Terdapat 3 jenis gelombang radio. Pertama, gelombang bumi atau ground wave. Ianya digunakan untuk membuat komunikasi bagi jarak dekat dalam lingkungan kurang dari 20 km. Gelombang ini bergerak mengikut permukaan bumi dan terbatas. Kedua, gelombang terus atau direct wave. Ianya digunakan untuk komunikasi jarak jauh yang tiada halangan seperti komunikasi antara stesen lapangan ke kapal terbang. Ketiga, gelombang langit atau skywave. Ianya menggunakan ionosfera untuk memantulkan semula signal radio ke bumi dalam pelbagai sudut yang berbeza dan membolehkan komunikasi jarak jauh. Seperti yang dapat dilihat, skywave boleh menjangkau jarak komunikasi hingga ke tahap maksimum. Kita berminat dengan skywave kerana ia boleh merambat isyarat radio. Lapisan langit yang dikenali ionosfera akan memantulkan isyarat gelombang radio. Dengan teknologi ini, komunikasi jarak jauh boleh dilakukan. Kedudukan sudut antena yang betul akan memberikan hasil pembalikan gelombang yang betul pada kawasan yang hendak dituju untuk menerima isyarat yang dikehendaki. Ia juga boleh membentuk skip zone apabila stesen pemancar dan ionosfera tidak memantulkan isyarat yang betul pada kawasan yang dituju. Untuk mengurangkan permasalahan skip zone, kedudukan sudut pancaran antena perlu diubah. Sudut pancaran yang tinggi harus digunakan bagi mendapatkan pantulan yang efektif dari jarak dekat hingga ke tahap jarak maksimum. Dengan cara ini, suara dan data boleh dihantar melalui gelombang radio. Ionosfera terdiri dari beberapa lapisan dan menghasilkan pembalikan yang berbeza-beza. Lapisan terdekat dengan bumi yang terjadi pada siang hari dikenali sebagai lapisan D, manakala yang paling jauh pula dikenali sebagai lapisan F2. Setiap lapisan ini bertindak untuk memantulkan gelombang radio yang berbeza. Ianya dipengaruhi oleh pelbagai faktor dan keadaan seperti peredaran bumi, perubahan siang dan malam, kejadian ribut matahari, serta berbagai lagi.
Lapisan D adalah lapisan paling lemah memantulkan gelombang radio. Ini kerana ia mempunyai charge partikel yang paling tinggi dan kurang menerima pancaran cahaya matahari. Lapisan yang biasa digunakan untuk isyarat propagation adalah lapisan F1 dan lapisan F2, dan lapisan ini akan bertukar pada waktu siang dan malam. Dalam asas peraturan penggunaan isyarat gelombang radio HF ialah menggunakan julat frekuensi yang tinggi pada waktu siang mengikut peredaran matahari. Semakin tinggi matahari bergerak, maka semakin tinggilah julat frekuensi yang digunakan. Apakah faktor-faktor lain yang menyebabkan gangguan terhadap gelombang radio? Percikan ribut matahari boleh mendatangkan kesan pada gelombang radio. Kitaran 11 tahun matahari boleh memberi kesan yang baik pada gelombang radio. Elektromagnet yang terhasil dari jana kuasa elektrik bervoltan tinggi boleh mengganggu penerimaan gelombang radio. Selain dari permasalahan di atas, penggunaan radio HF juga bergantung kepada peraturan penggunaan radio setempat dan penguatkuasaan oleh penguasa tempatan yang ditetapkan oleh sesebuah negara. Dari itu, pelang frekuensi radio harus dibuat sebelum sesuatu pancaran dilakukan bagi mengelakkan terjadinya pertindihan frekuensi di lapangan. Oleh yang demikian, jika kita mempunyai antena yang bersesuaian serta faktor-faktor di atas telah diambil kira, maka satu perhubungan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan frekuensi HF pasti boleh dilaksanakan. Codan Radio Communication.